Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kembali ke channel Cikgu Buku Teks untuk membicarakan tajuk kedua dalam tingkatan 4 iaitu asas nombor. Kita akan bincang praktis kendiri 2.1a muka surat 40. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Buku Teks dan cuba try. Okey, baiklah, untuk soalan yang pertama diminta kita yang pertama latihan yang paling simple sekali iaitu asas untuk soalan tajuk ni. Diminta kita tuliskan 3 nombor yang mewakili setiap asas. Okey, seperti yang kita telah belajar sebelum ni. Asas 2 terdiri daripada digit sifar dengan digit 1. Asas 3 terdiri daripada digit sifar 1, 2, sifar 1, 2, 3, sifar 1, 2, 3, 4, sifar 1, 2, 3, 4, 5, sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi kita boleh senaraikan nombor-nombor yang kita rasa kita boleh berminat untuk tulis. Contoh dia saya sini, saya boleh tulis dia sebagai 1 asas 2, ataupun juga terdiri pada kombinasi antara dua digit ni 1, 0, 0 asas 2, ataupun saya boleh buat lagi 1, 1, 1, 1 asas 2. Okey, asas 3 pun sama, mesti terdiri pada 3 digit ni. Contoh dia saya nak buat dia sebagai 1, 0, 2 asas 3. Okey, kemudian murid cuba buat yang ni. Lagi nombor yang ada lagi asas 4 ialah 2, 0, 1 asas 4. Ataupun kita boleh tulis yang ni saya minta kamu tulis lah ni lah. Okey, kemudian sini ialah 1, 2, 3 asas 5, 2, 3, 1 asas 6, 2, 3, 6 asas 7, 1, 0, 3 asas 8, 1, 0, 8, 6 asas 9. Okey, dan seterusnya lah. Minta kamu tuliskan nombor-nombor yang mewakili asas nombor yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya ialah arahan ialah minta kita bulatkan 3 nombor yang bukan mewakili nombor dan asas 6. Okey, nombor yang bukan maksud dia asas 6 seperti kita tahu dia mesti terdiri daripada digit sifar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tengok adalah kombinasi sini. Yang bukan maksud dia yang bukan asas 6. Yang bukan sana kita kena bulatkan. Okey, yang ni bukan. Yang ni pun bukan. Okey, yang ni pun bukan. Jadi ada 3 jawapan yang bukan mewakili nombor dalam asas 6. Okey, baiklah, seterusnya ialah asas 5. Diminta kita kena pasti dan senaraikan nombor yang bersesuaian dengan asas 5. Okey, asas 5 bila kita tengok sini asas 5 dia mesti terdiri daripada sifar 1, 2, 3, 4. Jadi nombor yang sangat sesuai dengan dia ialah asas 5 ialah yang ni. 2, 3, 5. 2, 3, 4. Okey, asas 7. Asas 7 yang paling yang boleh kita ambil nilainya ataupun yang kita boleh yang bersesuaiannya asas 7 ialah sama juga, kita boleh ambil 2, 3, 4. Kita boleh ambil 2, 3, 4. Dengan satu lagi kita boleh ambil asas 7 terdiri daripada satu lagi ialah 3, 3, 6. Okey, jadi untuk soalan B jawapan dia ialah 2, 3, 4. Boleh tulis dia dalam bentuk asas 7. Satu lagi ialah 3, 3, 6. Okey, soalan C asas 8. Okey, asas 8 mesti terdiri daripada digit sifar hingga digit 7. Maka daripada kombinasi yang ada sini ialah 6, 7, 3 boleh ambil, 2, 3, 4 boleh ambil, 2, 3, 3, 6 pun boleh ambil. Jadi sini ialah 2, 3, 4, 6, 7, 3, 3, 3, 6. Okey, soalan D asas 9. Asas 9 mesti terdiri pada digit sifar hingga digit 9 kombinasinya. Maka kita boleh ambil semuanya dulu sini ni. Okey, tak ada pun digit 9. Maka kita boleh ambil 2, 3, 4, 6, 7, 3,
336 dan 281. Okey, seterusnya ialah soalan seterusnya nombor 4. Nombor 4 ialah diminta cari nilai digit nilai tempat. Okey, bila nilai tempat yang bergaris setiap A sampai J tu saya tak akan tunjukkan semua, saya hanya tunjukkan beberapa contoh saja. Okey, contoh dia saya ambil 21 contoh dia saya ambil yang ni 214 ni asas 5. Okey, soalan B ni 214 asas 5. Okey, 214 asas 5. Okey, bila kita nak buat dalam bentuk nilai tempat, maka kita kena ambil nilai asas yang terlibat sini, itu asas 5. Okey, kita kena jadikan dia dalam bentuk, okey, kita kena jadikan tempat digit 4 ni sebagai 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Jadi digit yang bergaris tu ialah digit 2, maka jawapan dia sini nilainya ialah 5 kuasa 2. Okey, seterusnya ialah soalan saya cuba jawab lagi soalan E. Okey, soalan E. Soalan E ialah 1 2 sifar asas 3. Okey, bila kita nak kena pasti nilai tempat bagi digit bergaris, maka sama je kaedahnya tadi, kita kena gunakan nilai asas nombor yang diberi ialah 3 kuasa 0, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3. Okey, jadi sebab nilai tempat yang diwakili ialah tempat yang berdigit 2 dan nilai tempatnya ialah 3 kuasa 2, maka nilai tempatnya ialah 3 kuasa 2. Okey, seterusnya ialah saya cuba jawab lagi soalan H. Okey, soalan H sini ni, soalan H ialah 7, 3, 2, 1. Okey, bila dalam asas 8, maka bila yang digariskan ialah digit 7, maka nak cari nilai tempatnya sama juga kaedahnya, kita kena tengok nilai bagi asas nombor yang diberi adalah 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Maka untuk H jawapan dia ialah 8 kuasa 3. Okey, soalan-soalan lain saya minta kamu cubalah selesaikan soalan lain tu, soalan A, C, D dan seterusnya yang lain. Okey, baiklah, seterusnya ialah soalan nombor 5. Tentukan nilai digit. Okey, nilai digit yang bergaris. Okey, bila nilai digit yang bergaris sama juga macam soalan nombor 4 tadi, saya cuba tunjukkan saja. Nilai digit dengan nilai tempat ialah istilah yang berbeza. Okey, jadi saya cuba sama juga, saya akan cuba tunjukkan contoh soalan A. Kemudian saya tunjukkan lagi soalan contoh soalan D, soalan C dan juga soalan I. Okey, kita tengok soalan A. Okey, untuk soalan A. Okey, untuk soalan A 1 1 1 0 asas 2. Okey, yang pertama kita kena tulis dulu nilai tempat dia lah. Nilai tempat ikut 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Dan digit yang bergaris tadi ialah digit 1 yang berada pada nilai tempat 2 kuasa 2. Okey, jadi sini, okey, bila kita nak cari nilai tempat, maka cara dia nilai digit, maka cara dia ialah kita kena ambil pasangan yang terlibat di sini, itu nilai tempat, nilai digit sama dengan 1 darab dengan 2 kuasa 2. Maka bila kita buat hasil darab, maka akan dapat jawapan dia ialah 4. Okey, soalan C. 873 asas 9. Okey, sama juga, kita kena tulis dia dalam bentuk nilai tempat dulu. 9 kuasa 0, 9 kuasa 0, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2, di mana digit ni ialah digit 3. Okey, jadi bila kita nak hitung nilai digitnya, maka bila kita nak hitung nilai digit, maka kita kena ambil nilai yang berada pada tempat yang wakil oleh digit 3 dengan nilai tempatnya. Okey, jadi sini akan dapat 3 darab dengan 9 kuasa 0, maka bila kita tekan kalkulator kita, jawapan dia kamu akan dapat 3. Okey, seterusnya ialah soalan I. Okey, soalan I 2 3 1 asas 4. Okey, digit bergaris ialah digit 3, maka sini untuk cari yang pertama kita kena pasti dulu nilai tempat dia lah. Nilai tempat ialah 4 kuasa 0, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2. Okey, yang atas tu nama dia ialah nilai tempat. Okey, kemudian sebab kita nak cari nilai digit. Okey, nilai digit tu sebenarnya diwakili oleh digit yang bergaris tu
dengan nilai tempatnya. Okey, dengan nilai tempat itu, okey, dengan nilai tempat itu 4 kuasa 1 tadi. Okey, saya highlight sekali lagi ni di sini. Oh, tak nampak ni. Okey, saya highlight sekali lagi. Number dia tadi 3 dengan 4 kuasa 1. Okey, jadi sini kita pun ambil hasil darab sini. Hasil darab antara digit dengan nilai tempat, maka kita tulis dia sebagai 3 darab dengan 4 kuasa 1. Bila kamu tekan kalkulator kamu akan dapat jawapan dia ialah 12. Okey, jadi kena tahu bahawa nilai digit itu sebenarnya mewakili digit yang bergaris, darab dengan nilai tempat. Maka akan dapatlah nilai digitnya. Okey, untuk soalan-soalan lain, saya percaya kamu boleh cuba jawab dengan merujuk pada contoh yang saya bagi tadi ialah ACI. Okey, baiklah, untuk soalan nombor 6 ialah dia minta kita tentukan nilai nombor bagi setiap nombor yang diberi, kamu kena tukarkan ke dalam asas 10. Okey, bila tukar pada asas 10, caranya ialah kita kena cerakinkan setiap digitnya dan juga kita kena cari hasil tambahnya. Okey, jadi saya cuba jawab juga macam soalan nombor saya cuba tunjuk contoh A, contoh G dan juga contoh I. Okey, sini cara nak buat dia. Kalau cara nak selesaikan 23 asas 6, bila kita nak tukar ke dalam asas 10. Okey, cara dia ialah kita kena buat dalam bentuk satu kotak dulu, ataupun kita kena tulis dia dalam bentuk satu kotak. Okey, kita buat setiap nombornya dengan nombor asas iaitu 23, 2 dengan 3. Kemudian dia ialah asas 6, maka sama juga dengan tadi, kita tukarkan yang sebelah kotak atas sebagai 6 kuasa 0 dengan 6 kuasa 1. Okey, jadi bila kita nak tukarkan ke dalam nombor asas 10, cara dia ialah kita kena darabkan setiap nilai tempat dengan setiap nilai digit yang bergaris dengan mencari hasil tambahnya. Jadi sini kita boleh buat, okey, 2 darab dengan 6 kuasa 1. Okey, 2 darab 6 kuasa 1. Okey, yang ni yang pertama ni 2 darab 6 kuasa 1. Satu lagi ialah 3 darab dengan 6 kuasa 0. Jadi kita kena buat tambah dengan 3 darab 6 kuasa 0. Okey, jadi bila kita cari hasil tambahnya, bila kita hitung hasil tambahnya, kita akan dapat 12 tambah dengan 3, maka jawapan dia ialah 15 asas 10. Maka jawapan dia ialah 15 asas 10. Okey, untuk soalan B, untuk soalan G, 1, 2, 3, asas 5 nak tukar pada asas 10, sama juga kaedahnya ialah kita cubalah buat dalam bentuk kotak dulu supaya kita nampak pengiraan tu lebih sistematik lagi. Okay, kita boleh buat 1, 2, 3 buat dalam bentuk 3 kotak kecil macam ni, 1, 2, 3. Okay, dengan nombor-nombornya ialah Okey, 1, 2, 3. Sebab dia ialah asas 5, maka nilai tempatnya diwakili oleh 5 kuasa 0, 5 kuasa 1 dengan 5 kuasa 2. Okey, jadi cara dia macam tadi juga, kita kena cari hasil tambah bagi setiap digit. Okey, hasil tambah bagi setiap digit ni maksudnya ialah kita kena darabkan. Okey, kita kena darabkan 1 darab 5 kuasa 2 tambah dengan 2 darab 5 kuasa 1 tambah dengan 5 tambah dengan 3 darab 5 kuasa 0. Maka bila kita tekan kalkulator kita akan dapat pengiraannya sini akan dapat 25 tambah 10 tambah dengan 3. Maka bila kita hitung, kita akan dapat jawapan dia ialah 38 asas 10. Okey, soalan seterusnya ialah, okey, sini jawapan dia 38 asas 10. Okey, soalan seterusnya ialah soalan J. Okey, untuk soalan J sama juga kaedahnya ialah diberi nombor dia ialah nombor asal dia 1121 asas 3. Maka sama juga kita buat dalam bentuk kotak supaya kita nampak perbezaan setiap digitnya. Okey, sebab dia asas 3, maka nilai tempatnya maka nilai tempatnya akan dapat 3 kuasa 0, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2 dengan 3 kuasa 3. Okey, jadi sini kita akan dapat sama juga kaedahnya tadi, kita cari hasil tambah bagi setiap digit dengan nilai tempatnya. Maka sini kita boleh tulis dia sebagai 1
Okey, 1 darab dengan 3 kuasa 3 tambah dengan 1 darab 3 kuasa 2 tambah dengan 2 darab dengan 3 kuasa 1 tambah dengan 1 darab dengan 3 kuasa 0. 3 kuasa 0. Okey, maka kita akan dapat jawapan sini ialah yang pertama kita akan dapat 27 tambah dengan 9 tambah dengan 6 tambah dengan 1. Jadi bila kita hitung balik pengiraannya, kamu akan dapat sini jawapan dia ialah 43 asas 10. Maka jawapan dia ialah 43 asas 10. Jadi sini jawapan dia ialah 43 asas 10. Soalan G tadi ialah 38 asas 10. Soalan A tadi ialah 15 asas 10. Okey, baiklah untuk soalan nombor 7. Soalan nombor 7 ialah dia minta kita cari nilai P dengan nilai Q. Okey, saya akan tunjukkan satu contoh saja, itu soalan A saja. Kemudian kamu kena cuba jawab soalan B dengan C secara sendirian dengan merujuk pada contoh yang saya tunjukkan sebentar lagi. Okey, jadi sini yang pertama ialah diberi satu nombor, itu nombor asal nombor 1102 01 asas 2, diberi sama dengan 2P 2 kuasa P tambah 1 darab dengan Q tambah dengan 1 darab dengan 2 kuasa 0. Okey, langkah pertama ialah kita cuba buat dalam bentuk kotak dulu ni. Okey, bentuk kotak yang kita buat pada soalan nombor 6 tadi. Okey, nombor 6. Okey, 1101 asas 2, kemudian kita kena buat dia dalam bentuk nombor nilai tempatnya 1 2 kuasa 0. Okey, 2 kuasa 0 sebab dia asas 2 ni. 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okey, sebenarnya nombor 1101 asal 2 ni sebenarnya bila kita buat dalam bentuk kotak tadi ni, kita akan dapat bila kita nak buat satu-satu sini ni, cerakinkan nilai tempat dengan nilai digit, maka kita akan dapat 1 darab dengan 2 kuasa 3 tambah dengan 1 darab dengan 2 kuasa 2 tambah dengan 0 darab dengan 2 kuasa 1 tambah dengan 1 darab dengan 2 kuasa 0. Okey, bila kita dah lengkapkan, maka kita pun bandingkan. Okey, kita kena banding ni. Kita kena bandingkan dia. Okey, kita tengok kerukan yang sama dengan dia sini. Okey, kerukan yang sama sini. Okey, kerukan yang sama dengan dia sini ialah yang kotak yang pertama, kotak hijau sini ni. Okey, dia sama ni. Yang ni dah sama dah. Okey, pasal apa 0 darab dengan 2 kuasa 1 tiada dalam kotak yang soalannya? Sebabnya 0 darab 2 kuasa 1 ni jawapan dia memang kosong. Jadi memang tak perlu tulis. Jadi sebab itulah dalam soalan tadi yang color hitam tu dia tak tulis. Okey, tak apa yang tu. Kita tengok yang ni. Okey, kita boleh bandingkan yang kedua ni. Yang seterusnya kita boleh bandingkan. Okey, saya buat color ni. Yang ni kerukan yang sama dengan dia. Kemudian satu lagi kerukan yang sama ialah kerukan yang berwarna biru ni. Okey, yang ni perbandingannya. Okey, yang ni perbandingannya. Okey, jadi bila saya cuba bandingkan yang biru tu, Bila saya cuba bandingkan yang biru, 1 darab dengan 2 kuasa 3 sama dengan 1 darab dengan 2 kuasa P. Maka bila kita tengok sini, yang kita compare tu sebenarnya P sama dengan 3. Okey, kita tengok pula yang color kuning ni. Okey, bila kita cuba comparekan dia, sini akan dapat 1 darab dengan 2 kuasa 2 sama dengan 1 darab Q. Maka bila kita comparekan dia 2 kuasa 2 dengan Q, maka Q sama dengan 2 kuasa 2. Okey, maka jawapannya ialah Q sama dengan 2 kuasa 2, P sama dengan 3. Okey, nampak tak teratur tu sebabnya ruangan tak berapa nak cukup tu. Jadi kaedah dia samalah, kita kena buat dalam bentuk kotak dulu. Kemudian tulis dalam bentuk cerakin dan juga kita tambahkan setiap digit. Seterusnya kita cuba compare ataupun cuba bandingkan dengan setiap persamaan asal yang diberi. Kemudian barulah kita boleh tahu nilai pembuli ubah P dengan nilai Q.
Okey, seterusnya soalan B dengan soalan C, kamu kena cuba jawab lah berdasarkan penerangan saya beri tadi. Okey, baiklah, soalan yang nombor 8, soalannya ialah mencari hasil tambah nilai digit 8 dengan nilai digit 3. Okey, dalam nombor yang diberi sini ialah 1823 asas 9. Okey, nak cari nilai digit seperti yang kita belajar tadi, digit tu kamu kena darabkan dengan nilai tempat. Okey, jadi sini saya tulis dia sebagai 1823 asas 9. Maksudnya kamu kena tahu nilai digit bergaris digit 8 dengan nilai digit bagi 2. Okey, seperti yang kita belajar sebelum ni, kita kena tulis dulu nilai tempat dia lah. Nilai tempatnya ialah 9 kuasa 0, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2, 9 kuasa 3. Okey, jadi nombor bagi digit yang bergariskan ialah digit dengan digit 3. Okey, dengan digit 3. Dengan digit 3. Okey, satu digit 8, satu ialah digit 3. Okey, jadi bila nak cari hasil tambah, maksud dia sini kamu akan dapat dia sebagai 8 darab dengan 9 kuasa 2. Kita kena tambah lagi dengan satu nilai digit bagi nilai digit 3, iaitu 3 darab dengan 9 kuasa 0. Okey, yang ni digit 8 ni. Okey, jadi sebab dia guna hasil tambah, maka sebab dia nak cari hasil tambah, maka kita kena guna operasi tambah. Jadi sini kamu akan dapat jawapan dia, bila kamu selesaikannya akan dapat jawapan dia ialah 651. Okey, baiklah, seterusnya ialah soalan nombor 9. Diminta arahannya ialah susun nombor ikut urutan menaik. Jadi kita tengok nombor yang diberi, saya akan tunjukkan soalan A saja. Okey, kamu kena cuba jawab B dengan C. Okey, soalan A ialah semuanya dalam bentuk asas 2. Jadi cara dia, langkah pertama ialah 110 asas 2, 1101 asas 2, 111 asas 2, 1110 asas 2 ni. Sebenarnya kamu kena tukarkan dulu ke dalam asas 10 dulu. Okay, jadi soalan B dengan C pun samalah. Tukar ke dalam asas 10 dulu. Okey, tukar dalam asas 10. Maka cara dia di sini ialah 110 bila tukar pada asas 10, kita kena buat dalam bentuk nilai tempat kan. Okey, jadi sini ialah 200, 201, 202, kita tambahkan dia akan dapat jawapan dia ialah 6. Okey, sini pun samalah 200, 201, 202, 203, jawapan dia ialah 13. Okey, sama juga yang 112 tu, kamu akan dapat jawapan dia ialah 7. Kemudian satu lagi jawapan dia ialah 14. Okey, jadi bila kita nak susun turutan menaik, maka kita kena susun ambil yang ni sebagai tempat pertama, yang ni sebagai tempat kedua, yang ni sebagai tempat ketiga, ini sebagai tempat keempat. Okey, tempat pertama diwakili oleh nombor 110 asas 2. Tempat kedua ialah 111 asas 2. Tempat yang ketiga ialah 1101 asas 2. Tempat yang keempat ialah 1110 asas 2. Okey, cukuplah kita dalam turutan menaik. Okey, B dengan C saya nak kamu cuba jawablah sebagai latihan tambahan. Okey, baiklah, untuk soalan nombor 10, soalannya minta kita susun juga nombor dalam turutan menurun. Okey, kita ada A, B dan C. Saya akan tunjukkan soalan B cara nak selesaikannya. Okey, soalan B, asas yang dia berlainan, maka bila asas yang berlainan sama juga kaedahnya. Langkah pertama ialah 1, 2, 3 ni. Asas 4, kita kena tukar dulu ke dalam asas 10. Setiap nombor ni tukar pada asas 10. Jadi akan dapat sini 1 darab dengan 4 kuasa 2. Okey, laju sangat ni. 4 kuasa 0, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2. Okey, jadi sini akan dapat 2 darab dengan 4 kuasa 1 tambah dengan 3 darab dengan 4 kuasa 0. Bila kita tekan kalkulator kita akan dapat jawapan dia ialah 27. Asas 10. Okey, kemudian 73 asas 8. Okey, sama juga kamu kena tukar dia jadi dalam bentuk 8 kuasa 0, 8 kuasa 1. Maka bila kita cuba cari hasil tambah bagi setiap digit, 7 darab 8 kuasa 1 tambah dengan 3 darab 8 kuasa 0. Maka jawapan dia akan dapat sini ialah 59. Asas 10. Okey, satu lagi ialah 313 asas 5. Tukar ke dalam nombor asas 10. Cara dia samalah, kita kena tukar dalam bentuk 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Maka akan dapat 3 darab 5 kuasa 2 tambah dengan
1 darab 501 tambah dengan 3 darab 500, maka jawapan dia bila kita tukarkan akan dapat jawapan dia adalah 83 asas 10. Okey, jadi bila nak buat dalam turutan menurun, mestilah dimulai dengan nombor yang paling tinggi nilainya, iaitu 83, kemudian 59, seterusnya ialah 27. Maka nombor yang kita kena tulis jawapannya. Okey, jawapan susunan nombornya ialah 313 asas 5 diikuti oleh 73 asas 8, seterusnya diakhiri dengan nombor 123 asas 4. Okey, selesailah untuk soalan nombor 10B. Okey, bagi soalan yang terakhir iaitu soalan nombor 11. Soalan nombor 11 mencari beza nilai digit 5 antara nombor yang diberi 1576 asas 8 dengan 12517. Okey, jadi bila nak cari beza tu maksudnya dekat operasi tolak. Okey, nilai digit. Okey, kita cari nilai digit bergaris dulu bagi asas 8, 1576 asas 8, nombor 5 yang bergaris. Jadi kita kena tahu nilai tempat dia 800, 801, 802, 803. Maka disebabkan sini ialah nombor yang diwakili oleh digit 5 tu nilai tempat dia 802, maka nilai dia diwakili dengan nilai 5 darab dengan nilai digit 5 ialah 5 darab dengan 8 kuasa 2. Bila kamu cuba tekan kalkulator sini akan dapat 8 kuasa 2 darab dengan 5, jawapan dia akan dapat 320. Okey, kemudian kita tengok nilai digit bagi 125 asas 7. Okey, sama juga 12517, cara dia ialah asas 7. Okey, cara dia kita kena buat dia 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2. Okey, nilai yang digit bergaris ialah digit 5, maka sini nilai digitnya. Maka nilai digit 5 ialah 5 darab dengan 7 kuasa 0, jawapan dia ialah 5. Okey, sebab soalannya minta cari beza, jadi bila nak cari beza digit, beza antara dua digit yang diberi, beza digit 5, yang pertama ialah 320 tolak dengan 5. Maka jawapan dia kita akan dapat 315. Maka yang inilah jawapan akhirnya. Okey, jangan lupa cuba try soalan-soalan yang seterusnya untuk menguatkan lagi pemahaman kamu dalam soalan subtopik 2.1a.